Dari Grand Ballroom Nehonan City, Kuala Kangsar, selamat datang ke World Car Award 2019 dipersembahkan oleh N-Gear. Oh, fotografer. Okey, boleh. Ready. 1, 2, 3. Okey, thank you fotografer semua. Selamat datang. Hari ini kita di N-Gear 2019 World Car of the Year Awards. Ramai kawan-kawan kita ada nampaknya ni. Dr. Lee Chun Rung pun ada. Geng-geng daripada Prodoa, Toyota, Nissan semua pun ada. Apa khabar? Zul, Azruzin. Paul pun ada. Media otomotif kita pun datang menyokong kita hari ini dengan cukup bagus. Hai Paul. Hezri, Kareta. Abang Jafar dengan Syukran pun ada. Gan, pengantin baru. Tania. Alright. Jadi, award ini sebenarnya dikeluarkan oleh Persatuan Penulis Otomotif N-Gear yang terdiri daripada saya dan pasukan N-Gear. Jadi, kita telah memikirkan dengan mendalam isu ini. Jadi, orang ramai buat award kereta yang terbaik. Tapi saya nak buat award kereta yang paling tak bagus ataupun kereta yang paling disappointing tahun ini. Bukan apa. Bukan kita nak membunuh. Cuma kita nak mengingatkan bahawa banyak benda yang boleh diperbaiki. Pasal setengah-setengah model tu biasalah dalam dunia ni bukan semua dibaguskan. Jadi setengah-setengah model tu ada sikit corot kat belakang, kita nak kejar hambat dia bagi elok lagi sikit. Betul tak? Jadi inilah usaha kita untuk tahun 2019. Tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kategori yang pertama. Okey, saya sudah mendapat sampul serat pertama untuk kategori kereta mampu milik bawah RM50,000. Jadi saya nak ingatkan kat sini, lagi sekali kita nak ingatkan bahawa awards ni ialah untuk membantu mereka-mereka yang sedang memerlukan bantuan untuk menjadikan mereka lebih bagus lagi. Dan ini bukan saja pendapat kami, ini juga pendapat-pendapat daripada pembeli-pembeli yang menulis kepada kami di setiap video yang kami hasilkan. Bukan apa, kadang-kadang dia orang tak nak dengar cakap kita ni, kita kan jadi nak sebut pun susah juga. Tapi ini memang pendapat pembeli. Jangan buat kita tak endah pula. Kita dah tolong nak beritahu. Kita nak tolong, bukan nak buat apa. Nak tolong. Okey. Selalu awards night kita sebut calon-calon kan. Calon-calon yang menang. Tapi kat sini kan, nak sebut hak satu ni pun susah. Takut orang marah, nanti tak bagi ad. Dah lah ad memang tak dapat pun. Okey, jadi untuk kategori kereta mampu milik bawah RM50,000, iaitu kategori sedan dan juga hatchback. Kereta yang memenangi kategori ni ialah Tanya. Okey, yang memenangi kategori ni ialah Proton Iris. Jadi sebenarnya kenapa Proton Iris ni mendapat award yang begitu berprestige ini? Kerana apabila masa mula-mula kita pandu Proton Iris masa media drive, kita agak sedih jugalah pasal kereta ni kita memang menantikan ia datang gearbox baru. Tapi apa yang kita dapat hanyalah perubahan kosmetik sedikit sebanyak dan ada sikit improvement NVH dan juga dapat high proton tu. Daripada kami perubahan-perubahan yang dilakukan tu walaupun okey tetapi tidak address the fundamental issue dalam kereta ni. Dan dia punya kedudukan sebagai kereta yang paling disappointing tahun ni bawah RM50,000 tersemat dengan pastinya apabila Proton menghasilkan Saga yang dapat gearbox baru, yang dapat bentuk kabin baru yang menjadikannya lebih menarik dan lebih cantik lagi daripada kereta sebelumnya. Ini membuktikan bahawa kereta yang Proton hasilkan untuk Saga tu boleh dipertingkatkan dengan begitu banyak. Tapi kali ini mereka tidak melakukannya. Dengan itu ia memenangi kereta bawah RM50,000 yang paling menghampakan tahun 2019. Tapi sebelum kita meneruskan ke kategori kedua, saya nak cerita sikitlah macam mana kita punya kriteria. Jadi kriteria kita untuk memilih pemenang-pemenang hari ini ialah kita tengokkan beberapa perkara. Perkara mudah saja. Sebagai contohnya operating cost. Jadi operating cost ni bukan saja dari segi minyak, tapi sama ada cost dari segi masa dan renyahnya kereta tu. Dan keduanya, kita tengok dia punya after sales. Macam mana dia punya perkhidmatan selepas jualan. Pasal setengah syarikat ni, lepas dia dah jual, kita dah tak nak tahu. Buat macam tak kenal pula. Kita telefon pun tak nak angkat dah. Setengah syarikat, kita dah ambil kereta, dalam seminggu dia akan call kita ingatkan kita punya servis. Tidak ada yang bagus, ada yang tak bagus. Itu menjadi faktor yang penting sebenarnya. Dan yang ketiga sekali, yang paling penting sekali adalah pendapat daripada penonton-penonton kita. Sebenarnya penonton-penonton kita ramai sebenarnya bila kita combinekan N-Gear dengan FTV, 1 juta penonton sebulan sebenarnya.
Jadi di situ kita mendapat feedback yang banyak daripada mereka untuk disampaikan kepada syarikat-syarikat kereta. Okey, untuk kategori kedua kita ialah MPV ataupun SUV yang mampu milik, dan untuk kali ini kita kena tambahkan sikit harga lah. Kalau tadi untuk kereta dalam lebih kurang RM50,000 dia punya top price dia, yang ini kita naikkan sampai ke RM70,000. Pasal MPV dengan SUV selalunya mahal sikit kan, pasal dia lebih besar. Okey, untuk kategori ni, wah ni mendebarkan saya ni. Saya ada beberapa kereta yang saya nak sebut ni, tapi tengok ada ke tak ada. I say man, ini dah jadi macam kes Gegar Vaganza ni. Korang tiru Gegar Vaganza ke? Saja bagi ada dua. Betul sebut dua-dua ni? Betul. Oh, okey. Markah seri babe, sama. 392.75 markah dia. Dua-dua markah. Anyway, kedua-dua kereta yang memasuki kategori ini dan memenangi kategori ini ialah dua MPV yang umur lebih kurang lah saya nak cakap. Dah lebih 10 tahun lah kereta dua-dua ni, iaitu, kau boleh tegarkan, Proton Xora dan Jaguar Alza. Jadi sebenarnya kereta ni terus popular. Ya, ucapkan Tina. Ya. Walaupun umur dah lama, tapi kereta berdua ni tetap popular. Kedua-dua ni antara MPV yang paling popular di Malaysia walaupun umur dah lama. Tapi sebenarnya ianya popular sebab rakyat Malaysia tak ada pilihan. Jadi saya minta lah pada Proton dan Produa untuk kasih kesian sama rakyat Malaysia dan carilah modal baru ataupun produk baru untuk mengisi ruang ini. Pasal rakyat Malaysia ni dia nak sokong anda, tapi dia nak kenderaan yang mampu milik. Jadi bawah harga RM70,000 tu memang kita memerlukan MPV baru yang mampu milik. Saya dengar ada MPV baru nak datang, tapi saya rasa yang itu harga dia tak mampu milik lah kan. Pasal nasional kebangsaan kan. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang kedua kita. Seri. Tahniah. Tapi kalau awak tak datang sini ambil award pun tak apa, pasal memang kita tak nak awak nak datang ambil award. Nanti kalau awak nak, kita boleh hantar tulisan kat kita, nama apa awak nak letak kat situ, award apa, kita boleh hantarkan kepada awak. Supaya orang tak tahu, bila terima nanti orang tak tahu ini award untuk apa. Sebelum kita teruskan kepada award yang ketiga kita, berehat sebentar. Terima kasih kepada penaja kita. Oh, mahal kita punya slide iklan lagi tau. 15 saat tu mahal tu. Jadi hafal nombor yang keluar tu tau. Okey, untuk kategori ketiga dan kategori keempat, kita naik harga sikit. Inilah kategori keluarga bawah RM100,000 untuk kereta, dan untuk MPV dan SUV bawah RM120,000. Okey, untuk kategori kereta bawah RM100,000 sebenarnya di sini banyak pilihan. Jadi semua kereta-kereta import ataupun jenama-jenama import yang mampu milik berada di kategori ini sebenarnya, bawah RM100,000 ini. Dan di sini ada satu kereta yang memang stand out lah. Kereta ni stand out pasal satu, umur dia dah lama, dan memang masa dia mula-mula lancar pun kereta ni banyak dijadikan kereta yang orang tengok orang tak berkenan sangat lah. Banyak dijadikan taksi, benda macam tu lah. Untuk pemenang ni, mana dia tadi? Sorry dia dia. Kategori kali ini, pemenang kereta paling menghampakan keluarga bawah RM100,000, Nissan sebenarnya tak sebut Almari, Nissan Almera. Tahniah. Okey, sebenarnya Nissan Almera ni memang dia kebentuk untuk, tak tahulah untuk apa, untuk jadi taksi kot agaknya kan. Masa tak ada langsung yang membuatkannya merasa menarik lah. Saya pakai Nissan Almera ni bila punya kereta Go-Car. Memang pakai kereta Nissan Almera. Tapi Nissan Almera yang baru lancarkan di Thailand memang cukup cantik. Mungkin akan merubah persepsi kita tentang Nissan Almera ini. Apapun, tahniah kepada Nissan Almera. Okey, sebelum kita... apapun untuk kategori seterusnya, kategori MPV, SUV keluarga bawah RM120,000. Bawah kategori ini pun banyak juga sebenarnya kereta-kereta yang dah masuk, termasuklah daripada jenama tempatan. Dan ini sekarang satu segmen yang sangat kompetitif. Dan di sini di mana akan ternampaklah siapa yang bawa mereka produk-produk yang subpar. Dan di sini ada satu produk yang telah berumur lebih daripada 10 tahun. Dah 2 kali facelift, tapi basically bawah underpinning dia punya tulang dia masih lagi kereta yang sama, iaitu kereta yang kelihatan seperti, nampak macam baby Alphard, tapi ianya ialah Toyota Avanza. Okey. Jadi sebenarnya Toyota Avanza ni kita kena ucapkan terima kasih kepada dia kerana dia membuka satu pintu baru, iaitu untuk kereta-kereta 7 tempat duduk yang mampu milik dari jenama bukan tempatan. Dan masa dia mula-mula keluar, ianya sangat popular, dan sehingga ini masih lagi agak popular, tetapi agak sedihlah kerana Toyota tidak menghasilkan produk yang baru untuk kategori ini.
Saya juga seorang pemilik Avanza dan saya sangat berharap kalau kata Toyota boleh memodernkan segmen ini, memberikan ciri-ciri yang lebih seperti ciri-ciri keselamatan. Ada ESC itu dah ada, mungkin ada 6 airbag, mungkin ada cruise control dan beberapa lagi ciri-ciri yang menarik. Apa pun, tahniah kepada Toyota Avanza. Kalau awak perasan, kereta-kereta yang menang ni semua umur panjang tau. Cuma umur panjang tu kan jadi dah lama kan. Okey. Tahniah. Woo! Seterusnya. Kita nak duduk rehat sekejap, awak boleh tengok iklan seterusnya. Selamat kembali. Tahniah kepada pemenang-pemenang kita sebelum ini. Dan sekarang kita nak memperkenalkan kategori seterusnya. Jadi kategori seterusnya ialah kategori kereta mewah dan juga kategori MPV/SUV yang mewah. Okey, ada banyak kereta yang kita pandu uji tahun ni dan memang pada kereta harga mahal ni memang sebenarnya dasarnya kereta tu sedap. Tapi ada satu kereta yang bila kita pandu kita rasa macam, kenapa macam ni? Masalahnya kereta ni ada kembar dia. Kembar dia tu hybrid, twin engine. Bawa berdesuk pergi dan jimat minyak. Tapi bila kita dapat kereta yang tak ada motor elektrik ni, dia terus jadi lemau. Pemenang kita untuk kategori kereta mewah paling lemau ialah Volvo S90 yang bukan hybrid. Woo! Pasang je lah hybrid tu. Dah 300,000 lebih dah. Tak sedap. Tak ada hybrid. Woo! Tahniah. Okey. Dan kita teruskan dengan kategori MPV/SUV mewah paling mengejutkan dan paling menghampakan tahun ini. Sebenarnya kalau awak tengok sebelum ni, kita ada buat review dah kereta ni. Kereta ni harga dia dekat 300,000, tetapi masalahnya tak ada keyless entry. Beli produk Azia pun ada keyless entry. Macam mana boleh tak ada, cik? Ciri-ciri lain kat dalam pun memang agak lemau jugalah. And dia dah upgrade kereta ni, baru je upgrade dan still tak ada keyless entry. Jadi memang terus confirm menang, confirm. Tak ada ragu-ragu lagi. Mercedes-Benz GLC. Yeah! Kalau ada banyak sangat duit nak juga kita Mercedes, belilah kereta ni. Dan basic lah yang 200 tu, yang 300 tu ada macam-macam ciri, tapi GLC 200 ni. Tahniah. Kalau awak nampak bos awak beli kereta ni, awak tukar kerja lah. Terbaik. Sekian saja edisi Malaysia Worst Car of the Year NG 2019, edisi pertama kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang begitu ikhlas memberikan pendapat secara suci murni tentang apa yang mereka rasa perlu diperbaiki dalam semua model-model ini. Jadi saya harap syarikat-syarikat kita ambil perhatian dan dengar dan cuba memperbaikinya. Jadi tahun depan kita akan datang dengan edisi kedua dengan satu penambahan yang special. Kita masukkan kategori kereta terbang paling lemau. Saksikannya. Okey, sebelum kita wrap up, saya nak jemput host-host kita yang lain, Nabil, Banib, Rocketman dengan Hana Banana. Dia orang pun ada nak sepatah dua kata. Apa kata kita tengok apa yang nak cakap. Assalamualaikum, saya Nabil dan sekarang saya berada di Port Dickson bersama Mini Cooper JCW Countryman. Jadi saya ingin mengambil peluang untuk berterima kasih kepada semua penyokong-penyokong N-Gear kerana telah memberikan sokongan kepada kami semua. Dan untuk sepanjang tahun 2019, hopefully tahun depan kita akan dapat buat konten lagi banyak. Okay, terima kasih, bye. Hello gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua follower N-Gear Unique. So kita dah melepasi tahun 2019. So Banyak pun nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber dan followers untuk N-Gear yang sentiasa mensupport kita. Support, thanks guys. Ingat Banyak, ingat N-Gear Unique. Assalamualaikum, what's up semua. Macam aku just nak bagi ucapan penutup bagi tahun 2019 ni sebab aku nak cakap thank you, jutaan terima kasih berbanyak kepada siapa yang pernah support aku, especially yang support aku daripada awal sampai sekarang dan tertunggu-tunggu aku nak upload video walaupun aku on off. Tapi aku just nak cakap korang memang terbaik. Alright, that's it. Ciao.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all followers of Angear. Thank you so much for supporting and subscribing our channel. InsyaAllah tahun 2020 kami akan bawakan lebih banyak lagi interesting reviews, more exciting videos khas untuk anda semua, and for those who are planning to go back untuk balik kampung selepas cuti panjang ini, pastikan korang dah servis kereta korang, and kalau korang penat while you are driving, berhenti and ambil masa untuk berehat. InsyaAllah semoga selamat sampai, and we'll see you in 2020. Assalamualaikum. Alright, itu dia. Terima kasih kepada khusus kita yang lain telah menjayakan untuk tahun 2019 ini. Dan juga kepada kawan-kawan media semua yang datang untuk support kita malam ni. Thank you. Abang Gan, apa khabar? Jangan kopi, okey? Alright. Apapun, saya mengucapkan juga terima kasih kepada semua penonton-penonton Angear yang dah datang menyokong kita tahun ini. Target kita untuk tahun depan sekurang-kurangnya lah untuk dapatkan at least the silver play button, dan kalau boleh lebih banyak daripada itu. Jadi tolong ajak kawan-kawan semua datang untuk tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan anda, dan juga subscribe. Kalau dah dapat subscribe tu, tekan butang bell, sebab kalau awak tekan butang bell, kita akan dapat notifikasi segera untuk setiap video yang kita upload. Okey? Tahun depan jangan lupa datang balik kategori kereta terbang paling lemau. Kita jumpa lagi.